باب التصاوير. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله أنه سمع ابن عباس قال سمعت أبا طلحة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. Ini semua kita sudah terjemah dah tahun ini. Sudah terjemah dah. Siapa kau sebelah tu? Bab gambar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Abi Talhah, katanya Nabi SAW bersabda, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya anjing, dan tidak masuk juga ke dalam rumah yang ada di dalamnya gambar-gambar. Imam Bukhari menyebutkan riwayat Laith pula. Qala Laith haddathani Yunus an Ibn Shihab. Jadi Ibnu Abi Dhi'b meriwayatkan daripada Zuhri. Riwayat itu dikemukakan secara an'anah. Di sini Imam Bukhari nak cerita riwayat Ibnu Shihab itu bukanlah riwayat secara an'anah, tetapi Ibnu Shihab menyebutkan dengan lafaz ikhbar pula daripada riwayat Yunus ni, anak murid dia Yunus. Tadi anak murid dia Ibnu Abi Dhi'b. Yunus kata Ibnu Shihab berkata akhbarani Ubaidullah. Tadi pun Ubaidullah juga. Cuma Ubaidullah an Ibn Abbas, riwayat dengan ani Ubaidullah mana mentasrihkan sama' dia tu daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pula kata sami'tu Abu Talhah. Tadi an Abi Talhah saja. Tujuan Imam Bukhari hari ini nak menguatkan lagi lah riwayat tadi, bahawa tidak ada kemungkinan inqita' dalam riwayat an'anah tadi, apalagi kalau dilihat dari sudut sanad yang lain. Di sini semua ada qal belaka. Itu tujuannya. Baru ni sudah kita rasa panjang lebar juga dah sebut tentang gambar-gambar ni. Dan anda sudah sebutkan ada beberapa golongan lah dalam menghadapi persoalan gambar ni. Ada 3 golongan. Jadi hadis-hadis di bawah ni menjadi pegangan kepada mana-mana satu daripada 3 golongan yang telah disebutkan minggu lepas. Bagi orang yang tidak pegang dengan waktu atau zahirnya nampak bercanggah dengan pendapat dia, dia takwil lah. Tapi takwil mengikut kaedah lah, tidak kata takwil ikut dah, tidak. Itu bukan cara ulama. Kalau takwil ikut dah tu, kalau cara ulama dia takwil, tidak kata tak terima secara membabi buta gitu, tidak. Bagi orang yang mengatakan gambar ni dalam apa bentuk sekalipun dan buat selama-lamanya tak boleh, dilarang, dia pegang dengan umum hadis inilah. Seolah-olahnya hadis ini tidak mansukh, bukan untuk seketika waktu sahaja. Seolah-olahnya hadis ini untuk selama-lamanya. Gitu dia faham umum, dia pegang umum. Malaikat tidak masuk. Bila malaikat tidak masuk, artinya benda ni tidak molek lah, tidak baik. Malaikat ni malaikat apa? Malaikat rahmat. Bila malaikat rahmat tak masuk, maknanya tak masuklah rahmat ke dalam rumah tu. Maknanya menyimpan gambar
dalam rumah itu tidak molek, tak baik. Gitulah kesimpulan yang dibuat. Dalam apa keadaan pun, gambar macam mana sekalipun. Tetapi mereka mengkhususkan, ada juga khusus ni kok mana-mana pun. Gambar yang dimaksudkan di sini ialah gambar hidupan, gambar binatang, tak kira lah manusia ke ataupun selain daripada manusia yang hidup, gambar hak lagu tu. Mana dia tidak pakai juga umum, secara umum benar tidak, dia khususkan berdasarkan hadis-hadis yang lain, berdasarkan hadis-hadis yang lain. Artinya dia tak boleh, tidak ada siapa pun boleh pakai dengan seumumnya, dengan begitu umum hadis ni, sehingga gambar apa bentuk apa benda sekalipun tak boleh, tak ada. Mesti dia kena khususkan juga umum hadis ini. Ada yang mengkhususkan dengan gambar binatang. Gambar binatang nanti kita akan jumpa dalam hadis akan datang, iaitu Allah SWT suruh dia masuk nyawa. Faham masuk nyawa ni tentu sekali lah benda yang hidup lah. Kalau benda-benda yang tidak hidup, tak ada timbul soal suruh masuk nyawa tadi. Menunjukkan gambar yang dimaksudkan dalam larangan ini ialah gambar binatang. Tapi bagi golongan ia mengatakan bahawa hadis ini kita tak boleh pakai secara umum, sebab golongan yang pertama pun tak boleh pakai juga secara umum, dia khususkan juga sikit. Golongan yang kedua ni pula dia kata tidak setakat tu saja khususnya, lebih jauh lagi khusus. Hak ni termasuklah Imam Tahawi. Imam Tahawi dia mengatakan hak ni ketika mana gambar ini tak boleh di suatu ketika dahulu. Ketika tu memang berat, bukan masalah gambar saja, anjing pun begitu juga. Kalau kita pakai umum hadis ini, tentulah tidak tepat. Pasal apa? Pasal sahabat-sahabat ramai kemudiannya dia pelihara anjing di rumah dia. Dia pelihara anjing di rumah dia. Anjing untuk apa? Untuk berburu, untuk menjaga tanaman-tanaman, untuk menjaga binatang-binatang ternakan. Mereka pelihara anjing. Apa maknanya apa maknanya hadis ini kalau sekiranya hadis ini dipakai dengan arti umum? Sebab apa? Sahabat tak pakai. Sahabat tak pakai. Kalau hadis ini masih lagi terpakai sampai ke masa kemudian, tentu sekali sahabat tak pelihara anjing pun masa kemudian, tak masuk anjing dalam rumah. Tapi kenyataannya tidak begitu. Ini kita tengok berdasarkan hadis-hadis yang lain, banyak sekali anjing-anjing ini dipelihara oleh sahabat-sahabat untuk kepentingan-kepentingan yang tertentu lah. Bermakna hadis ini tidak umum, tidak dipakai. Mengikut Imam Tahawi, ini di suatu ketika di peringkat awal, ketika mana diberatkan dan ditekankan masalah anjing itu, iaitu ini termasuk dalam budaya asing. Orang-orang Yahudi yang pelihara anjing itu tak serupa dengan orang Yahudi itu di peringkat itu. Gambar pun begitu juga. Oleh kerana orang-orang Islam baru meninggalkan syirik, maka gambar-gambar yang merupakan gambar sembahan kepada orang ataupun binatang-binatang yang mungkin disembah, dipuja, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Bahkan hak tidak dipuja pun mana boleh membawa ke situlah. Serupa dengan kalau tidak gambar Nabi Isa pun orang jugalah. Kira-kira tidak dibenarkan pada masa itu. Dia takwil begitu. Dia takwil. Golongan yang kedua. Gitu. Bab azabil musawwirin yaumal qiyamah. Ini bab siksaan terhadap orang yang membuat gambar pada hari kiamat nanti. Ini riwayat daripada ini Muslim kata dia, kami bersama Masruq dalam rumah Yasar bin Numair, maka dia pun
ternampak dalam sufahnya, di anjung rumah dia tu tamathil, beberapa gambar. Dia pun kata, saya mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, manusia yang paling teruk ataupun paling dahsyat diseksa oleh Allah ialah al-musawwirun, orang-orang yang membuat gambar. Orang-orang yang membuat gambar. Seperti tadi juga, golongan yang pertama mengatakan gambar apapun asalkan gambar binatang tak boleh. Kalau buat juga, sama ada dengan melukis ke, dengan menenun dia ke, dengan apakah, tak boleh, tak boleh berlaku. Golongan yang kedua mengatakan hak ni gambar yang paling kuat diseksa ni gambar untuk disembah. Gambar untuk disembah, tidak khusus dengan benda bernyawa. Hak tidak bernyawa buat gambar, asalkan benda tu disembah. Maknanya kita buat benda tu, kita memperluaskan, menyebar luaskan benda tu. Tak boleh berlaku. Tidak maksud Nabi SAW tu berkait dengan gambar benda hidup saja. Cumanya kebetulan dalam masyarakat pada masa itunya yang disembah ini ialah benda-benda hidup. Tetapi tidak maksud benda hidup saja hak sebenarnya, iaitu takut kita ni menyerupai orang kafir. Takut menyerupai orang kafir. Lepas pada tu boleh jadi disembah pula gambar-gambar yang dibuat tu. Sebab itulah orang-orang yang membuat gambar ini dia paling kuat diseksa. Biasanya pada masa tu buat gambar ni, dia buat gambar orang-orang masyhur lah, orang-orang yang dipuja lah. Kemudian orang puja sebab dia lah yang buat. Sebab itu diseksa. Itu yang kedua, makna yang kedua. Makna yang ketiga, manusia yang paling kuat diseksa di sisi Allah ialah orang yang membuat gambar tu. Maksudnya dia bukan sendiri buat gambar. Dia tu melebihkan diri dia, menyatakan diri dia sebagai orang istimewa, orang yang patut dipuja. Gitu. Orang yang membuatkan orang lain tu buat gambar dia, buat patung dia, dengan maksud tu, dengan maksud beralih pandangan orang terhadap pemujaan, sembahan kepada Tuhan, pergi sembah dia dengan maksud tu. Ini makna yang ketiga, walaupun agak jauh sedikit, tetapi boleh jadi termasuk juga, walaupun agak jauh sedikit. Maknanya orang-orang yang suka dia disanjung, dipuja dalam masyarakat, dia buat sesuatu dengan harapan satu hari nanti bila dia mati, orang akan buat tugu dia, orang akan buat gani-gani, gitu. Orang akan pergi kalung bunga di tugu dia tu, patung dia tu, dengan maksud macam tu. Lalu lama kelamaan menjadi tempat pemujaan orang ramai, jadi sesak orang kerana tu. Hak lagu ni hak paling kuat diseksanya. Tapi golongan yang pertama mengatakan tidak, nanti lagu tu dia buat gambar saja, tak kira gambar tu binatang yang disembah ke atau tidak sembah, orang yang dipuja ke tidak dipuja ke, tak kira, asalkan gambar hidupan saja. Inilah orang yang paling kuat diseksa. Itu ada beberapa pendapat lah. Seperti baru ni kita sudah sebut dah dari segi asas prinsip dalam masalah gambar ni. Hak lebih munasabahnya ialah kalau kita perhati, nanti kita akan jumpa akan datang, kita akan jumpa bila terjemah nanti. Yang dimaksudkan di sini orang yang paling kuat diseksa ialah al-musawwirun. Al-musawwirun ni mana orang-orang yang melukis gambar orang-orang yang dipuja. Kononnya Nabi Isa ke, kononnya Siti Maryam ke, kononnya gapo-gapo lah. Hak tu. Yang dimaksudkan begitu, bukan gambar-gambar biasa ni, tidak. Kemudian riwayat daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang yang membuat gambar-gambar ini akan diseksa pada hari kiamat nanti. Dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kamu buat, apa yang kamu buat itu. Ini pegangan golongan yang pertama yang mengatakan benda hidup tak boleh. Sebab kalau benda tidak hidup, apa maksud Allah SWT kata suruh hidupkan apa yang kamu buat?
Suruh bubuh nyawa lah. Hak bubuh nyawa ni benda yang bernyawa. Daripada situlah mereka faham gambar yang dilarang itu ialah gambar binatang yang bernyawa. Daripada situ tak boleh mana buat gambar yang bernyawa. Golongan yang kedua kata, yang dimaksudkan tak boleh di sini ialah kerana apa? Kerana satunya sebab tadi, iaitu untuk dipuja. Yang kedua, dia buat dengan maksud menentang, mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan maksud tu. Kalau tidak ada maksud tu tak apa, kata dia. Tidak ada maksud tu tak apa. Bukan maksud di sini suruh masuk nyawa ataupun bubuh nyawa dalam binatang, gambar binatang yang mereka buat tu saja. Dalam hadis yang lain kita akan tengok akan datang, iaitu Allah SWT suruh dia buat sebiji gandum, suruh dia buat pula sebiji sebiji jagung, suruh dia buat. Ini menunjukkan tidak maksud benda bernyawa atau tidak bernyawa, maksudnya dia mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan yang kedua kata tak ada kena-mengena dengan benda bernyawa atau tidak bernyawa, asalkan sesuatu yang dibuat dengan maksud mencabar Allah Subhanahu Wa Taala, dengan maksud nak menunjukkan bahawa dia boleh buat serupa Allah Subhanahu Wa Taala, dengan maksud serupa Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan lebih lagi, lebih baik lagi, dengan maksud mencabar begitu. Misalnya kita kata kalau Allah Subhanahu Wa Taala buat kena beri makan ikan tu, kita pera tu lah ikan. Tapi kalau hak manusia buat tu comel ikan tu, perhiasan tu, tak payah beri makan. Tengok pandai manusia tu. Kalau mikir lagu tu, lagu tu salah, tak kena. Lagu tu salah. Tetapi kalau kita ni buat sesuatu nak tiru Tuhan dengan arti takhallaqu bi akhlaqillah, takhallaqu bi akhlaqillah, mana dia suruh tu sifat Tuhan, sifat Tuhan murah, suruh kita murah, tu suruh. Sebab itulah golongan yang kedua yang kata boleh gambar ni, sifat Tuhan ni banyak. Di antara sifat Tuhan al-musawwir, yang membuat gambar, maknanya yang merupakan sesuatu rupa tu jadi comel. Kalau kita buat bukan dengan maksud menentang dia, mencabar dia, tetapi menggambarkan kekayaan alam semesta yang dia buat itu, yang kita boleh tiru, kita boleh tiru, buat paling dekat serupa dengan hak dia, tidak salah kata dia. Dia buat ikut tu pula. Sebab apa? Sifat Allah SWT disuruh tu kita bersifat dengannya. Beri rezeki, beri makan kat orang, molek tu Ar-Razzaq, sifat tu. Sifat kesia belah kat orang, molek. Dan seterusnya sifat-sifat lain, sifat kuat, misal Al-Qawi, kita biar kuat, molek sifat tu. Walaupun kita tidak akan jadi tu ke mana-mana pun, tetapi sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang sempurna. Setakat mana orang tu banyak ada pada dia sifat-sifat tu, setakat itulah dia sempurna. Gitu. Hak ni pun dia kata apa salahnya? Hak tak boleh, bukan maksud binatang saja. Kalau tidak apa-apa Allah SWT cabar suruh dia buat jagung tu benda menyawa kah? Tidak. Ini maksud ada benda lain ni, kata dia ni, iaitu ada maksud cabaran kepada Tuhan, buat nganying ke Tuhan, menyindir Tuhan, dengan maksud. Tapi kalau tak ada maksud tadi, tak apa, kata dia. Seterusnya babu naqdis suwar, yang menghapuskan gambar-gambar dengan cara memecahkan, dengan cara memalitkan dia, dengan cara menyapu dia, menanggalkan. Itu termasuk dalam naqdi belaka tu, termasuk dalam naqdi, menghapuskan gambar-gambar. Ini riwayat daripada Aisyah bahawa Nabi SAW tidak akan membiarkan dalam rumah dia apa-apa fihi tasalib, yang ada gambar salib, illa naqadahu, melainkan dihapuskannya. Kalau gambar lukis dia palik ke, dia sapu ke, kalau kita kata dengan pensil dia padamkan dengan roba, kalau misalnya kita kata kalau kita sekarang ni lah, mana kena hapuskan. Di sini menunjukkan, kata golongan yang kedua, hak dimaksud, hak dilarang sebenarnya, hak tak boleh sebenarnya, iaitu ada unsur-unsur agama lain, pemujaan terhadap orang-orang tertentu yang ada kaitan dengan kepercayaan
syirik. Hak tu hak tak bolehnya. Dengan sebab itu kalau tidak gambar buat solid saja. Pakoh tu saja. Pakai tak ada gapo-gapo, tak ada gambar apa pun tak boleh juga. Tidak nanti gambar. Mana ada unsur-unsur tadi, unsur-unsur syirik. Tak kira ada gambar ke tak ada gambar. Tak boleh berlaku. Nabi SAW hapuskan. Begitu juga kalau kita perhati dalam riwayat-riwayat yang lain pula, dia ada unsur-unsur khurafat, unsur-unsur dongeng. Hak tu Nabi SAW suruh hapuskan. Yang gambar-gambar ni macam-macam. Gambar kuda ada sayap misalnya, gambar naga misalnya, gambar burung garuda misalnya, yang mana ada kaitan dengan kepercayaan ataupun legenda bangsa-bangsa tertentu. Percaya bukan-bukan tu. Hak tu dia tidak boleh. Dia tak boleh hak lagu tu. Tidak nanti gambar saja, enggak lain pun tak boleh lah. Ada unsur-unsur khurafat, jenis-jenis lagu tu. Unsur-unsur pemujaan, kerih pun tak boleh juga, kerih pun. Duduk puja tak tukar. Duduk percaya bawa tuah kau, bawa gapo kau, memberi perlindungan. Tidak nanti hak ni saja. Kerih kau, kita kata dalam rumah kita tu kita percaya lah. Tak boleh juga. Maksud sebenarnya gitu. Ni masing-masing lah. Ni kata ni maksud, sebab dia tengok hadis-hadis ni berbeza-beza. Seterusnya daripada Abi Hurairah, daripada Abu Zur'ah kata dia, saya masuk bersama Abu Hurairah dalam sebuah rumah di Madinah. Dia pun tengok di bahagian teratas dia, setinggi bahagian atas dia macam ni lah, bangunan tinggi macam ni, ada orang duduk sedang buat gambar di atas. Kita kena ingat gambar ni kita sebut baru ni pun sudah sebut dah, surah ni boleh jadi dia gambar bertokor, patung dengan maksud patung, ataupun gambar timbul di dinding-dinding tu dia buat gambar. Dia tidak sepenuhnya tidak bertokor betul, tapi gambar timbul ataupun gambar biasa, lukisan ni pun termasuk dalam surah belaka. Boleh jadi hak dibuat ni di atas bangunan tadi biasa-biasanya dia gambar timbul tu, patung hak separuh tu. Ataupun dia buat patung betul. Hak itulah yang lebih sesuai di sini. Dia pun kata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang bertindak mencipta seperti ciptaanku, biarlah mereka buat sebutir bijirin, biar mereka buat sebutir jagung. Kemudian dia pun minta air. Tak apalah tu baru ni kita sudah terjemah dah. Maknanya zahaba yakhluqu ka khalqi, buat seperti kejadianku ni. Kalau bergambar, gambar lukis tu, tidak orang kata buat seperti kejadian Tuhan. Adakah Tuhan buat gambar sekeping lagu tu? Tuhan buat orang tokoh lagu ni. Tiba-tiba dia buat patung hak tokoh lagu tu. Hak tu hak marah. Lepas tu buat tu pula di mana tu? Dalam bangunan untuk disembah. Dan membawa untuk menegakkan kepercayaan syirik tu. Hak tu yang dia kata tu. Sebab itulah Tuhan cabar, biar buat supaya kejadian aku. Buat sengerti lah kalau nak buat. Tuhan marah bukan kepada semata-mata orang lukis gambar ke apa, tidak. Ni kerana buat patung yang seperti itu baru serupa. Dan kalau nak kira dari segi zahir ni, hidung ke apa rupa tu nampak dah tuai dia, siapa dia. Padahal nak buat dah buat selebih sangat, apa tidak buat bubuh nyawa. Itu maksudnya. Usah kau nak buat tu, ada nyawa tu lebih payah lagi. Buatlah habbatan. Biar mereka buat sebutir jagung. Mana hak ni pun kalau dengan maksud cabar Allah SWT tak boleh juga. Tak boleh juga. Dalam hadis ni dicerita tak usah nak buat hak tu, hak ni pun tak boleh. Tak usah kau nak buat ada nyawa tu, hak ni pun tak akan boleh buat. Sekali tengok dia suruh kita turut dia buat. Lepas tu di sini dia larang pula. Ni lah dia ada maksud lain di sebalik tu. Ada maksud lain. Hak tak boleh ni iaitu hak mencabar kekuasaan dia. Bukan semata-mata tak boleh buat. Kalau lagu tu, kalau kita buat jagung lah kita kata. Jagung stokor, kita buat buah-buah pun tak boleh juga. Sebab buat serupa dengan hak Tuhan. Apakah makna lagu tu? Tidak.
Tidak. Ini ada motif lain. Motif lain di sebalik membuat patung tadi. Dan tidak nanti patung. Kalau lagu tu tidak nanti patung, gambar sekeping pun, kalau dengan maksud puja, dengan maksud ke arah tu, tak boleh juga. Dan tidak khusus dengan binatang, gapo-gapo pun tak boleh berlaku. Ini mengikut pendapat yang kedua yang kita sebut baru ni. Lepas tu Abu Hurairah pun minta satu bekas air. Dia pun basuh tangan dia hingga sampai ke ketiak. Saya pun kata, Abu Zur'ah kata, wahai Abu Hurairah, adakah ini sesuatu yang telah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab maknanya langsung lepas pada dia cerita, saya dengar Rasulullah kata tadi, dia pun panggil, minta orang buat mari air. Sesoalnya ni pun bersambung tu. Hak ni pun masih lagi hak dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata muntahal hilyah. Ini adalah hujung ataupun suk perhiasan. Kalau gelar ni orang pakai tangan ni sini. Sekat mana boleh pakai gelar? Paling tinggi sekat ni. Tak kena pakai tubuh pula tidak gelar dah. Sekat ni paling tinggi. Sebab dalam hadis kata sesiapa yang nak pakai perhiasan ahli syurga, gelar di akhirat nanti, hendaklah dia yutil. Hendaklah dia memanjangkan ghurrah dia dan tahjil dia. Tu dia sebut. Jadi hak ni adalah ijtihad dia. Bukan Nabi SAW pernah buat siapa kau ketiak ambil air semaya basuh lengan. Tak ada lagu tu. Hak ni pendapat dia. Sebab itu dia buat pun dalam riwayat lain, dalam Muslim ada sebut dia buat pun secara senyap-senyap, secara sembunyi-sembunyi. Hak ni tak ada kena-mengena dengan masalah gambar ni. Cuma kebetulan dia cerita Abu Hurairah ni buat lagu ni, dia royak gitu. Tak ada kena-mengena dengan masalah gambar ke apa. Bab mawti aminat tasawir. Ini bab gambar yang dipijak. Boleh kau pula kalau gambar tu dipijak? Gambar tu dipijak. Adakah dibenarkan atau tak boleh juga asalkan gambar? Jawabnya boleh, tidak haram, harus. Inilah golongan yang kedua kata hak maksud tak boleh gambar tadi dengan maksud pemujaan, nak melebihkan dia, kita ada berasa sesuatu pada dia tu. Sebab tu tak boleh. Kalau sekiranya kita ni tak ada berasa apa-apa, gambar tu kita ambil, kalau duduk bawah kita jerit, kalau duduk di bata kita tidur, gitu je lah. Sekadar tu tak apa. Di sini menunjukkan adalah hadis ni. Aisyah kata Rasulullah SAW datang dari satu perjalanan, sayanya pasang dah satu lansir lah di muka pintu ataupun di satu ruang rumah lah, sahwah tu. Yang ada lukisan-lukisan. Tentu sekali lukisan di sini, gambar-gambar di sini bukan gambar yang tidak bernyawa. Kalau gambar yang tidak bernyawa, semua tak ada faham tu, tak ada persoalan hak tu. Hak yang jadi hak muskilnya iaitu gambar yang bernyawa. Bila Rasulullah SAW lihat, dia pun koyakkannya. Dia kata manusia yang paling kuat diseksa pada hari kiamat ialah orang yang cuba menyerupakan kejadian Allah dengan kejadian Allah. Yang ni perbuatan dia tu, kejadian dia tu, perbuatan dia dengan kejadian Allah. Inilah hak paling kuat diseksa. Qalat, kata Aisyah, faja'alnahu wisadatan, kami pun buat sapu bantal ataupun dua biji bantal dia buat menggunakan kain tadi. Nabi SAW tak kata apa lepas itu. Ini menunjukkan hak tak boleh tu bukan semata-mata gambar tu, tetapi keadaan gambar tu dan maksud gambar tu disimpan untuk apa. Disimpan untuk apa? Misalnya kita kata beza kita ni dalam masyarakat kita orang Islam kita. Kalau gambar ada pada kita semata-mata kenangan saja. Tak ada gambar ni seperti dalam masyarakat Hindu. Ya, anda perhatikan semasa anda duduk di India, gambar ni, gambar tok nenek ni dia pasal calak dekat gambar tu. Lepas tu bunga ni buat pergi bunga segar lah, bunga hidup buat pergi tu pergi kalung
ataupun letak bunga tu depan gambar lagu tu. Hak tu lagu tu tak boleh. Silap nanti gambar orang puja, gambar tu nenek pun siapa begitu sekali. Tak boleh. Lagu tu tak boleh. Dan tentu sekali kalau sampai ke peringkat tu, kalau lah salah jirik, kalau salah buat mata, dia akan mengatakan ini menghinakan orang tu, akan menghina dan jadi marah, jadi bala kalau sampai peringkat tu. Tapi kalau tidak sampai peringkat tu, tak apa. Tak sampai peringkat tu, dia marah saat ni bukan kerana nak pergi cuci gambar saat ni, tidak, tapi kerana memuliakan orang tu tidak patut. Kalau lagu tu tak boleh. Lagu tu tak boleh sampai ke peringkat tu. Kalau tidak, tak apa. Gambar dalam surat khabar kau, kerana kita mulia sangat, kita kata tak boleh nak buku dengan ni. Lagu tu. Padahal kalau siapa masa nak buat buku apanya. Kalau setara tu tak apa. Tapi kalau siapa tak boleh buat buku, ambil jumpa saja gambar tu, mana letak dinding lalu, tapaku, misalnya, lagu tu tak boleh. Itu maksud tak boleh. Sebab itu bila buat mata tak apa. Sebab itu kita fahamlah maksud sebenar. Sebab tu golongan yang kedua, baru ni kita sebut dah, golongan yang kedua, dia mengatakan dia ada sebab dan latar belakang hak Nabi SAW tak bagi tu, bukan semata-mata gambar tu saja, tak bolehnya. Lepas tu dia sebut lagi riwayat daripada Aisyah, katanya Nabi SAW datang dari satu perjalanan, wa 'allaqtu durnukan fihi tamathil. Saya telah menggantungkan durnu, maknanya jenis lansir lah, yang ada gambar-gambar binatang, kira-kira gambar-gambar binatang. Dia pun suruh saya cabut, saya pun cabut, pecah. Dalam hadis ni disuruh setara tu saja, Gak Nabi SAW tak say buat ni, dia tidak boleh jadi dalil bahawa benda tu haram selalu, tak boleh. Kadang-kadang Nabi SAW dia tak say perhiasan, tak say dunia, tak say, bukan bermakna benda tu haram selalu, tak boleh jadi bukti lagi. Dalam hadis ni kalau kita tengok, dia cabut saja, cabut lepas tu buat agama dia tak jelas, bukan pergi buat. Kalau buat jadi bazir pula. Dalam hadis hak datang tadi, dia sebut dia buat bantah, sampul bantah. Bila buat sampul bantah tak ada apa, selesai. Banyak perkara yang Nabi SAW tak say buat, orang lain boleh buat tapi dia tak say buat. Ini bukan bermakna benda tu boleh dihukum haram terus, tak boleh. Dan saya mandi bersama Nabi SAW min ina'in wahid, dari bekas yang sama, yang ini mengambil air dari bekas yang sama. Apa perlu dia cerita hadis ini ni? Dia rayak saya mandi ni. Jadi setengah-setengah ulama mengatakan bila dia mandi tu dia tudung, dia guna lansir tadi, hak ada tadi. Hak tak bolehnya duduk di tempat-tempat yang istimewa, mana tempat-tempat yang terdedah sangat, mana bila orang pergi tempat tu nampak comel sangat, di ruang tamu ke. Tapi kalau nak buat tudung mandi bilik air misalnya, kita kata tak apa pula, dia berbeza-beza mengikut keadaan. Tujuannya tak say kita menghormati benda tu sangat, sehingga kita berasa kalau letak dekat bilik air tak boleh, kita tidak hormat ke dia. Lagu tu tak boleh. Binatang ni moga ada gambar lembu sini ni, kalau orang Hindu ya semua lembu, tak boleh letak dekat ni, kena letak tempat-tempat bala ke, ruang tamu baru sesuai. Kalau ada perasaan macam tu tak boleh. Kalau tak ada tak apa, mana-mana kita letak tempat kurang sesuai sikit, kita letak, kita tak ada berasa apa-apa, tak apa. Macam di sini, itu tujuan Aisyah kata saya mandi bersama Nabi SAW mengambil air dari satu bekas. Apa maksud ayat sini? Yang ni hak tadi, hak dia cabut tadi, dia pakai sini pun, di tempat tadi. Di tempat tadi tak apa, untuk nak tudung orang, takut orang lalu ke mari kata apa, dia tudung sakut hak lansir tadi. Cuma tidak sangkut lansir tadi di tempat, di ruang tamu ke, ataupun tempat-tempat yang nampak dengan ketara sangat. Baru man karihal qu'ud 'ala suwar. Ini bab orang yang tidak suka duduk di atas gambar. Orang yang tidak suka duduk di atas gambar. Tajuk ni ada dua makna.
Mana dia tak boleh duduk atas gambar. Apa? Pasal gambar itu pada dia mulia. Tidak sesuai nak duduk atas dia tu, semacam penghinaan. Itu satu. Yang kedua, dia tidak suka duduk di atas gambar tu, memang dia tak boleh guna lah. Hamparan ataupun apa-apa yang ada gambar, dia tak boleh duduk, tak suka. Seumpama itu. Apa ni, duduk ada gambar tadi. Itu yang kedua. Sebab ia melambangkan kemewahan juga, melambangkan kemewahan. Dua. Yang ketiga, mengkarihal qu'ud ala suwar. Ini orang yang tidak suka duduk di atas gambar ni, kerana gambar-gambar ini dianggap suci, dianggap sebagai orang-orang yang lebih oleh bangsa-bangsa yang lain, oleh umat-umat lain. Dengan kita duduk cara lagu tu, boleh menimbulkan kekacauan. Sensitif tu, sensitif, boleh marah. Mana orang-orang agama lain boleh jadi marah kepada kita dengan cara kita buat lagu tu. Dengan sebab itu tak suka duduk di atas gambar tadi, gambar hak lagu tadi. Barulah kita tengok hadis ni, riwayat daripada Aisyah. Dia kata dia beli numruqah ataupun nimriqah. Tak aja. Mana? Ni tak aja. Man karihal qu'ud, tak baca. باب من كره القعود على الصور. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا جويرية عن نافع عن القاسم عن عائشة أنها اشترت نمرقة ataupun numruqatan فيها تصاوير. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل فقلت أتوب إلى الله مما أذنبت. قال ما هذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور. فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقم في ثوب ataupun إلا رقما في ثوب. وقال ابن وهب أخبرنا عمرو قال حدثه بكير قال حدثه بسر قال حدثه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Bab orang yang tidak suka duduk di atas gambar tadi. Jadi terjematil bab tu supaya anak sebut tadilah maksud dia. Kita tengok pada hadis ini, yaitu riwayat daripada Aisyah. Dia membeli numruqah, yakni bantal yang ada padanya gambar-gambar. Numruqah itu bantal ke ataupun tilam kecil untuk duduk, untuk duduk di atas tu. Nabi SAW pun berdiri di pintu, tak mahu masuk dia. Saya pun berkata, saya bertaubat kepada Allah kerana dosa yang telah saya lakukan. Gapo dia ya dosa ni, kesalahan yang sepatutnya saya masuk dalam rumah ni. Lepas tu dia pun kata, apa bantal ni ataupun tilam ni? Qultu, saya pun kata, untuk engkau duduklah. Jadi sediakan untuk engkau duduk dan engkau bertelekan di atasnya, untuk engkau boleh duduk, boleh terlekas sedap sikit, tidaklah berasa sakit siku ni mana kalau letak atas tu. Dia kata, Nabi SAW kata, sesungguhnya ashab hadhihi suwar, tuan-tuan gambar ini disiksa pada hari kiamat nanti. Dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, ciptakan apa yang telah kamu
jadikan apa yang ahyu, hidupkan apa yang telah kamu jadikan. Wa innal malaikah la tadkhulu baitan fihi suwar, dan malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar-gambar, ataupun dalam setengah nuskha tu fihi as-surah, ada gambar dengan sirah mufrad gitu. Riwayat daripada Abi Talha, riwayat daripada Zaid bin Khalid daripada Abi Talha, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar di dalamnya. Kata Busr, selepas tu Zaid ni dia jatuh sakit, kami pun pergi ziarah dia. Lepas tu ada di pintu rumah dia tu langsir yang ada padanya gambar-gambar. Saya pun kata kepada Ubaidullah, iaitu anak tiri Maimunah, isteri Nabi SAW, bukankah Zaid telah menceritakan kepada kita tentang gambar dulu hari yang pertama tu kita mari? Dia kata tak boleh, malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada gambar. Ubaidullah pun berkata, engkau tak dengar ke dia kata ketika dia kata lagu ni, engkau tak dengar, illa raqmun fi thawbin, kecuali kalau lukisan atau gambar pada kain, gambar pada kain. Wa qala Ibnu Wahbin, ni tak apalah, gitu. Jadi dalam hadis yang pertama Aisyah tu, sama ada kita kata numruqah itu bantal ataupun tila pelapik yang dibubuh kabu ataupun kapas di dalamnya untuk sedak duduk tu, itu numruqah yang ada gambar itu. Nabi SAW tak say masuk. Pasal apa? Beberapa tadilah, beberapa perkara tadi. Pasal gambar-gambar tu, gambar-gambar orang-orang yang dipuja, disembah. Orang-orang yang disembah. Kalau duduk di atas tu, kalau duduk, dia tak boleh duduk. Sebab gambar-gambar yang seperti itu, tentu sekali nak buat gambar ni, nak lukis ni mahal lah sikit kira-kiranya. Satu, tak boleh hidup mewah. Itu yang pertama tadi, yang anda sebut tadi, terjematul bab. Tak boleh ajar hidup mewah, habis duit banyak kerana benda-benda yang seumpama itu, tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tak boleh duduk atas tu. Sebab apa? Sebab gambar-gambar ni gambar-gambar orang-orang yang dipuja oleh masyarakat lain, yang mana kalau dia tahu orang duduk, mana dia anggap menghina. Dia anggap menghina. Dia anggap menghina. Katakanlah kalau kita beli gambar lembu, kita kata, ataupun gambar sesuatu yang dipuja oleh satu masyarakat tu, kita pun buat duduk, letak kaki pijak, tentu dia berasa terhina, tentu dia berasa kita mencabar dia. Nabi SAW tak saya ajar lagu tu. Mana walaupun ini tak betul, cara dia ni tak betul, tapi kita tak usah buat lagu tu lah. Mencetuskan kekacauan yang menyebabkan jadi orang serah hati, yang menyebabkan jadi boleh menimbulkan perbalahan, tak usah buat lagu tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan arti orang-orang ni gambar-gambar ni, Tuhan punya gambar ni, Tuhan punya gambar ni, mana dilukis ni lah orang yang dilukis ni. Walaupun tak betul orang menyembah dia tu, tetapi pada hakikatnya ramai daripada mereka ni adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Kita kadang nak marah kat orang, dari satu segi kita nak menghina dia tu kerana dia menganggap dia ni Tuhan. Dari satu segi kalau kita duduk, kita menghina hak sebenar tu, tak ada pasal. Sebenar dia orang jauh, tak ada apa satu. Jadi macam kita balas dengan dia pun. Sebab tu tak saya duduk tadi tu. Adapun yang pertama, buat bantal tadi bukan dalam rupa ni, dalam bentuk gambar-gambar binatang gitu saja. Tapi kalau hak ni sensitif, itu pula kena jaga juga. Jangan kira nak jangok sampai menimbulkan, menyentuh sensitiviti masyarakat lain. Jangan sampai macam tu. Jangan sampai jadi balah, bergaduh. Jangan sampai gitu. Begitu juga kita balah dengan orang hak semasa kita ni. Pada hakikatnya, dengan tindakan kita tu macam kita balah dengan Tuhan asal, balah dengan Nabi Isa. Nabi Isa tu bapanya molek, dia tak ada satu. Pada anggapan mereka gambar tu betul-betul gambar Nabi Isa lah. Jadi kita ni pula pergi pijak Nabi Isa, adakah molek lagu tu? Tak molek juga. Sebab Nabi Isa memang orang baik, tak ada apa-apa. Itu maksud sini. Sebab apa? Kita perhati, Nabi kata apa ni? Dia kata untuk engkau duduklah, untuk engkau bertelekan itu. Nabi SAW kata, tuan-tuan gambar ini. Sebab tu anda kata tadi, golongan yang kedua,
dia mentafsirkan, mentakwil hadis-hadis kata orang yang paling kuat diseksa di sisi Allah pada hari kiamat nanti ialah orang-orang yang membuat gambar tu. Bukan makna tukar lukis tu, tidak. Orang yang kena lukis gambar dia tu. Ni orang-orang yang tuan-tuan gambar ini, bukan tuan-tuan gambar ini maknanya pelukis, tidak. Orang yang dilukis gambarnya itu makna ashab hadhihi suwar, diseksa pada hari kiamat nanti. Pasal apa? Orang-orang ni dianggap Tuhan. Orang-orang ni dianggap Tuhan. Setengah-setengah tu tidak layak pun. Dia ni dipuja, tetapi orang keliru. Orang buat patung dia, buat masuk dalam gereja, buat masuk dalam ketik, buat masuk dalam rumah berhala, duduk puja dia. Sebenarnya dia tidak ada apa-apa kelebihan. Kadang-kadang orang tu sebenarnya dia jahat. Cuma dia berpura-pura dari segi zahir ni nampak macam pejuang masyarakat, pejuang kebangsaan, pejuang bangsa, pejuang apa. Orang-orang kemudian ni buat pergi betul. Apabila gitu, demon ni diseksa, sebenarnya dia tidak ada buat apa. Di sebalik, di belakang tu bahkan mereka ni adalah orang-orang yang jahat. Kalau dia tu orang-orang baik sekalipun, kalau dia tu orang-orang baik sekalipun, orang letak akak dia tu bukan tarah dia tu, siapa jadi Tuhan, siapa orang puja dia tu, nak jadi Tuhan ni dia kena boleh buat sesuatu. Dia kena boleh buat sesuatu. Jadi sebab itu Tuhan tanya, Tuhan kata kepada mereka, hidupkan apa yang kamu buat. Dah kamu ni orang anggap Tuhan, orang sembah, sepatutnya semua ni maknanya kena boleh Tuhan lah, jadi Tuhan lah dulu. Kamu ni layak kan jadi Tuhan? Tidak layak. Lepas tu kamu ada buat apa-apa kau dulu? Tak ada buat. Kalau ada buat, cuma bubuh nyawa. Hidupkan apa yang kamu buat dulu. Lepas dia ada buat apa dia? Mungkin dia memang tidak Tuhan, tak ada buat kau satu, dia tidak akan boleh buat lah. Ini kata di sini untuk tabkid, untuk sindiran kepada dia yang dianggap sebagai Tuhan, sama ada dia suka atau tidak suka, ataupun untuk menunjukkan kepada pengikut-pengikut dia, tengok hak kamu duduk semua dulu dia boleh buat kat dia ada buat kau dia? Tak ada buat kau satu. Dia tidak boleh hidupkan apa yang mereka buat. Dia tak pernah buat apa pun. Jadi adakah patut dia jadi Tuhan? Tidak patut. Tidak patut dia jadi Tuhan. Kalaulah dia tu suka dan dialah yang mengelirukan orang sehingga orang sembah dia, maka kena seksa dengan sebab tu. Tapi kalau sembah Nabi Isa, dia tidak kerah orang suruh puja dia, hak tu tidak akan diseksa, tak termasuk dalam hal ini. Kalau lah orang tu, mana dia tidak ajak orang supaya sembah dia, dia tidak dakwa dia ni Tuhan, cuma orang saja kata, tak ada kena mengena dengan hak ni, tak kena mengena. Kalau Tuhan tak suruh dia buat pun semata-mata nak menunjukkan kepada pengikut-pengikut dia bahawa dia bukan Tuhan. Sebab itu dia tak boleh buat apa. Dan mereka tak pernah buat apa pun. Sebab itu kita kata ahyu ma khalaqtum. Ma itu sama ada ma tu, ma mausulah satu, yang kedua ma istifhamiyah, boleh dua tu. Ahyu, hidupkan, ma khalaqtum, apa yang telah kamu buat. Apa yang telah kamu buat? Kamu buat apa? Cuba kamu hidup. Jawabnya mereka tak ada buat apa-apa. So yang keduanya ahyu ma khalaqtum, hidupkan apakah yang telah kamu buat. Jawabnya tak ada. Kamu tak ada buat apa? Nak berhidup lah ke mana? Kamu tak ada buat apa? Ini maksud nak tunjuk kepada pengikut-pengikut dia bahawa selama ni hak dia duduk sembah tu karut belaka. Bahkan berapa ramai hak tak betul tu, dia orang sembah dia dan dia suka orang sembah dia. Dia buat kerja, buat jasa kepada masyarakat. Kira-kiranya ni bagi kita tak apalah orang Islam hak faham ni. Setengah-setengah masyarakat ni, terutama masyarakat orang bukan Islam, di antara cita-cita dia apabila dia mati, apa dia? Kalau kita mati boleh jariah, kita kata nak tinggal nak buat jariah. Kalau dia jasanya ke dia, kerana banyak jasa dia, orang akan buat tugu dia. Betul, buat tugu dia. Sampai satu peringkat, maknanya dia menganggap mana ada sifat ketuhanan tu, mana Tuhan masuk dalam diri dia. Sebab itulah dia tu jadi banyak sumbangan dan jasa dia kepada masyarakat. Kebaikan tu Tuhan tu melalui dia. Tuhan selalu akan melalui dia. Jadi rupa ni
ini mengikut falsafah orang semua perala lah. Rupa tu adalah rupa yang dipinjam oleh Tuhan. Tuhan menjelma dalam rupa tu. Patut kita sembah. Itu dalam kepercayaan mereka. Patut kita sembah. Padahal itu tak apa. Tidak nantilah mana. Orang ni suara sedap. Orang lain tak ada suara lagu. Pun boleh dibuat patung. Disembah juga. Kononnya segala yang indah, yang comel, yang apa ni, Tuhan belakang. Penjelmaan Tuhan belakang. Jadi patut disembah. Begitu juga kalau comel. Kalau pemimpin yang banyak berjasa kepada masyarakat, sebenarnya hakikatnya Tuhan mari nak tolong manusia dalam rupa mereka. Dengan sebab itu patut kita buat patung dan kita sembah dia. Itu cara-cara mereka fikir lagu tu. Dan malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar-gambar hak lagu tadi lah. Kemudian ni sahabat ni Abi Talha, cerita Zaid bin Khalid ni. Mula-mula dia kata malaikat tak masuk dalam rumah yang ada gambar. Lepas tu bila dia sakit, Zaid ni, kita pergi melawat dia. Di pintu rumah dia tu ada lansir yang ada gambar. Tentu sekali gambar di sini gambar binatang, gambar hidupan. Sebab kalau gambar tidak hidupan, gambar pokok buluh ke misalnya, gambar air terjun, tak ada siapa dia kata tak boleh hak tu. Tak ada khilaf dah hak tu daripada dulu lagi pun. Tentu sekali hak ni ia jadi muskil sebab dulu dia kata tak boleh. Gambar hak tak boleh ni maklum dah. Lepas tu dia pun kata lagu mana dulu Zaid ni kata tentang gambar. Mula-mula kita jumpa dengan dia, dia kata kamu tak dengar lepas pada tu dia ada kan kecuali illa kecuali kalau dalam bentuk lukisan pada kain. Ni dalam bentuk lukisan hak tak boleh tu gambar tokoh maksudnya, patung tu hak tak bolehnya. Itu maksud surah hak tak boleh. Sebab itulah ulama ada faham surah di sini dengan makna patung. Sebab hak sini kalau di kain tu bukan patung, hak tu tak apa kecuali mana boleh walaupun gambar binatang pun. Serupa je kalau kain, kalau di kertas pun serupa lah juga. Mana jenis hak sekeping gitu, hak lagu tu tak apa. Hak tak bolehnya hak tokoh. Sebab dia kata kecuali apa ni, garisan ataupun goresan, lakaran ataupun lukisan lah kita kata pada kain. Hak serupa dengan kain, kertas dan macam-macam lagi lah, plastik kau digapa-gapa kau, kita kata hak tu tak apa. Hak tak apa ni tentu sekali gambar binatang, maknanya tak boleh, iaitu patung. Gitulah kesimpulan. Kesimpulannya hak tak bolehnya patung. Lepas tu di sini dia tak nak kata patung ni hak sekerak kau, hak tak mungkin hidup kau. Gambar ni hak boleh ni, hak dikecualikan. Sekerak kau tak ada kata sih, tak ada sebut. Mana kita faham kalau ada gambar penuh pun, gambar singa misalnya, gambar apa ni, gambar rimba kau kita kata penuh pun ada pun tak apa. Sebab itu bukan dipuja dan bukan dia bertokoh, bukan patung. Tak apa kalau mengikut di sini. Ini termasuk dalam hak kecuali. Sebab kalau kita kata hak kecuali ni gambar, lukisan-lukisan hak tidak hidup, bukan hidup hak tu siapa dia takwilnya, siapa dia pertikai kan? Hak tu tak ada siapa dia pertikai. Golongan yang pertama pun kata tak apa hak tu. Ni anak merujuk pada hak baru ni kita sebut golongan yang pertama, kedua, ketiga. Golongan yang pertama pun kata tak apa. Kalau gambar pokok buluh ke, gambar air terjun ke, gambar hutan ke, gambar bintang-bintang, tak apa. Tentu sekali lah yang dipertikaikan di sini iaitu gambar hidupan. Setara gambar hidupan ni pun kalau lukisan tak apa. Tengok, kalau kita tengok hadis ni semua, inilah yang menyebabkan jadi khilaf tu. Orang ni nampak lagu ni, orang ni nampak lagu ni, orang ni dia kata khusus dengan ni, dia kata khusus. Kita nampak lah macam mana boleh jadi berbeza pendapat ulama tu. Masing-masing pandangan lah. Babu karahiyatis salati fit tasawir. Ini bab larangan bersembahyang dalam pakaian yang ada gambar, pakaian bergambar. Riwayat daripada Anas katanya, kana qiramul li Aisyah satarat bihi janib baitiha. Ada satu langsir kepunyaan Aisyah, dia buat tudung dengan langsir itu satu penjuru rumah dia. Nabi SAW kata kepadanya, amiti anni, buangkan kain itu dari pandanganku, alihkan dari pandanganku.
fa innahu la yazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Kerana gambar-gambarnya tu terus mengganggu aku dalam sembahyangku. Mengganggu aku dalam sembahyangku. Jadi hak ni lasik, bukan pakai. Lepas tu apa Imam Bukhari kata larangan bersembahyang dalam pakaian yang bergambar. Apa makna ni? Tidak pakai. Imam Bukhari istidlal, dia istinbat daripada hadis ni. Mana kalau setara sakuk tu tidak pakai tu pun sekiranya mengganggu kita, menyebabkan kita jadi tidak tenteram, hak tu pun tak boleh, kena kita buangkan juga, hilangkan juga, sebab maksud nak sembahyang ni nak khusyuk. Apatah lagi kalau hak tubuh, kalau ada di tubuh kita, tu secara qiyas begitu. Kalau di tubuh kita lebih-lebih lagi lah, kira-kiranya mengganggu, lebih-lebih lagi lah, kira-kiranya mengganggu. Dengan sebab itu, aku mana-mana pun kita kata di sini lebih baik lah. Bagi orang yang mengatakan boleh pun, dia kata lebih baik, tak usah pakai lah batik-batik sangat tu. Ada gambar wak lung, ada gambar pok doga, lukisan tu tak perlulah. Apatah lagi kalau ada gambar Hanuman pula situ dah, itu termasuk dalam khurafat belaka tu. Lagilah tak boleh, tak usah lah. Bagi orang yang mengatakan boleh pun, adalah tidak baik juga ke mana-mana. Terutama ada unsur-unsur kepercayaan. Kalau macam Hanuman ke apa tu, Hanuman kerah putih tu, tu lagilah tak boleh. Bagi golongan yang kedua pun, dia kata boleh gambar tu, kalau macam Hanuman tu tak boleh. Waktu tu ni kalau ada gambar-gambar lain, tak usah lah. Lebih baiknya kita tak usah pakai hak lagu tu. Terutama ketika sembahyang, terutamanya ketika sembahyang. Inilah maksud Imam Bukhari, larangan daripada bersembahyang dengan memakai kain yang bergambar. Sebab apa? Nabi SAW tak usih ada langsing yang ada gambar. Gambar apa dia? Gambar apa dia? Di sini tidak jelas gambar ni. Setengah orang kata ini menunjukkan tak boleh gambar yang bernyawa. Sini tak ada sebut gambar yang bernyawa. Dia kata gambar saja. Sebab Nabi SAW ni seorang yang dia tidak mahu hati dia ni terpikat dengan dunia. Dia seorang zahid. Ini gambaran seorang zahid. Tidak semesti orang lain kena ikut lagu tu. Tak semesti. Boleh jadi gambar ni gambar yang ada lukisan comel sikit, dia tak sedar. Tapi bukan bermakna orang lain molek tak usah juga. Gitu. Jadi kalau gambar tu tidak gambar binatang, tidak ada unsur-unsur pemujaan, unsur-unsur gapo, hak tu pun kalau kita pakai kurang molek juga. Dari segi apa? Dari segi nampak jangan perhiasan sangat tu, terutama dalam sembahyang. Tapi kalau pakai juga sah ke? Sah sembahyang tu. Sembahyang tu sah. Hak moleknya tak sah. Walau bagaimanapun di sini tak boleh jadi dalil bahawa yang dimaksudkan gambar pada lansir itu ialah gambar hidup. Tak ada bukti, hanya gambar saja. Kalau gambar saja hak biasa ni Nabi tak sih, ini tak boleh jadi dalil kepada gambar hidup itu haram. Tak boleh jadi dalil. Tak ada di sini. Dia kata gambar saja. Pak Nabi SAW banyak benda-benda mewah-mewah dia tak sih. Pak untuk orang lain tak boleh juga kah? Tidak lagu tu. Bukan setakat ini saja, dari segi makanan, dari segi banyak perkara, dari segi memiliki harta, dari segi nak meninggalkan pesaka apa, semua tidak serupa dengan orang lain. Banyak perkara, bukan seperkara ni nya. Dari segi makanan, tak makan apa nama ni, bawang, tak makan bawang. Dari segi makanan tak makan seperti dhab tu misalnya. Padahal orang lain boleh makan, tidak semesti kalau dia tak boleh makan tu mana haram. Semua dia tak boleh. Ini menampakkan kezuhudan dia, kezuhudan. Bukan bermakna orang lain tak boleh buat, boleh. Dan di sini tak ada menunjukkan gambar tu gambar binatang pun tak ada. Lepas tu apakah molek? Kalau lagu tu Islam ni maknanya tidak sukalah kepada seni.
Seni lukisan, gambar, comel-comel, tepek dalam rumah, tak molek lah kalau lagu tu. Namun Nabi tak buat lagu tu. Kita tak boleh buat keputusan. Tak boleh buat keputusan bahawa tak molek. Kalau lebih moleknya tak sah. Tak boleh. Ini terpulang kepada masing-masing. Nisbi berlaku. Terpulang kepada masing-masing. Kalau dia berasa tenang, dia berasa suka, dia berasa ceria rumah dia dengan ada gambar, Allah gila. Ini minat masing-masing. Tak serupa orang ni. Ada orang yang dia berasa terganggu dengan benda-benda tu. Tak sah. Tak tu. Tak sah. Kalau berasa nak suka benda-benda lagu tu pun tak apa. Bab la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah. Bab malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar di dalamnya. Sebab tadi juga, ataupun ada patung di dalamnya. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Umar, dia kata Nabi SAW bersabda, Jibril telah berjanji, dia kata Jibril telah berjanji dengan Nabi SAW untuk pergilah. Lepas tu lambat Jibril ni pergi, sehingga jadi berasa tak sedap lah Nabi SAW. Nabi SAW pun keluar rumah dia, jumpa dengan Jibril. Dia pun kata, apa tak main. Aku mana duduk tunggu bukan main gelisah. Itu maknanya fasyaka ilaihi ma wajada. Fasyaka ilaihi ma wajada. Maka Nabi SAW mengadu hal kepadanya tentang apa yang dialaminya. Apa yang dialaminya, maknanya gelisah lah duduk tunggu tak mari ni. Faqala lahu inna la nadkhulu baitan fihi suratun. Malaikat Jibril pun kata kepada dia, kami tidak masuk ke dalam rumah yang ada suratun wala kalbun. Hak tadi juga, seperti tadi juga. Tak masuk ke dalam rumah yang ada gambar dan juga anjing. Bagi orang yang mengatakan surah di sini dengan makna gambar binatang biasa, dia kata takkanlah pula dalam rumah Nabi SAW tu nak ada patung. Takkanlah nak ada patung. Patung tu jauh sekali nak adanya. Kalau ada pun gambar. Setara gambar hidupan ni tak sih. Situlah. Dia kata tak boleh gambar ni. Daripada situlah. Tapi bagi orang yang kata boleh, dia kata ni hak dulu. Tengok sahabat tadi Zaid bin Khalid tadi. Dia kata kecuali hak gambar lukisan, tak apa pula. Tu hak kemudian, cerita hak kemudian. Ataupun gambar itu gambar yang ada unsur-unsur syirik. Gambar yang dipuja oleh golongan-golongan tertentu. Babu man lam yadkhul baitan fihi suratun. Ini bab orang yang tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar di dalamnya. Tadi juga, cuma dia buat tajuk-tajuk yang berlainan. Tajuk yang berlainan. Tak boleh masuk dalam rumah yang ada ni. Hak cerita tadi juga, iaitu dia beli bantal yang ada gambar Rasulullah SAW nampak tu. Dia pun berdiri di pintu, dia tak boleh masuk. Fa'arafat fi wajhil karahiyah. Maka Aisyah pun tahulah di muka dia tu mana perasaan tidak senang hati. Daripada muka Nabi SAW tu nampak tidak senang hati dia, tak suka dia. Wa qalat ya Rasulullah atubu ila Allah wa ila rasulih madza aznabtu. Hak tadi juga lebih kurang tadi. Aku bertaubat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini aku merujuk kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apakah kesalahan yang telah aku buat? Qala ma balu hadhihim numruqah. Apa hal dengan bantal ini? Dia kata, qalat ishtaraituha litaq'uda 'alayha wa tawassadaha. Saya beli untuk engkau duduk dan untuk engkau bertelekan di atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, inna ashab hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Wa qala innal baita alladhi fihi suwar la tadkhuluhu al-malaikatu. Tadi jugalah. Dia pun kata, tuan-tuan bagi gambar ini. Tuan-tuan bagi gambar ini. Mana bukan pelukis, bukan orang yang mengambil gambar tu. Orang yang dilukis gambarnya itu. Itu mana ashab hadhihi suwar. Diseksa pada hari kiamat nanti, dikatakan kepada mereka seperti tadi juga, ahyu ma khalaqtum. Ahyu ma khalaqtum. Ni apa ni, amar di sini, amar li ta'jiz, untuk menunjukkan kelemahan. Orang yang dianggap sebagai Tuhan itu sebenarnya lemah sangat, tak boleh nak buat apa, tak pernah buat apa pun, apatah lagi pada masa tu nak suruh buat lagi tak boleh lah.
Dan dia kata rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar itu, gambar-gambar hak lagu tadi, gambar-gambar orang yang dipuja, gambar-gambar orang yang disembah, gambar-gambar orang yang dianggap sebagai Tuhan tu. Gambar hak lagu tu sebab dia ada kaitan dengan cerita tadi. Bukan semua gambar apa. Tapi golongan yang pertama dia kata semua gambar apa. Untuk nak ngaji pun budak-budak pun tak boleh. Nak kena panda lah ke mana panda. Tak boleh tunjuk gambar. Haram. Dia sampai lagu tu pasal gambar dia pakai umum. Sedangkan kalau kita tengok dalam hadis ini, fihi suwar. Suwar tu ada alif lam, tu alif lam apa dia? Alif lam lil ahdi dzikri. Kau sudah sebut dah tadi. Sebab apa orang-orang ni diseksa pada hari kiamat? Sebab dia dipuja, sebab dia dianggap sebagai Tuhan. Sebab tu diseksa. Kalau dia tu tidak dipuja, tidak dia dianggap sebagai Tuhan, apa diseksa? Ataupun orang-orang yang membuat gambar, orang-orang yang dipuja, dia menyebabkan jadi orang boleh puja gambar tu. Ataupun orang boleh puja patung tu sebab dia buat. Kena juga yang membuat tu pun. Kena buat tu pun sebab dia suka ke? Sebab memang cita-cita dia, kehendak dia lagu tu ke? Tapi kalau tidak ada kena-mengena dengan dia seperti Nabi Isa ataupun Uzair misalnya, tu tidak akan diseksa walaupun dibuat banyak mana gambar dia pun. Dibuat sebanyak mana, dibuat patung dia pun tidak akan diseksa. Apa kena-mengenanya? Dia tidak suruh. Ni maksudnya ashab hadhihi suwar ni, yakni orang-orang yang tidak berhak dipuja, orang-orang yang disembah sebenarnya dia tidak layak. Apatah lagi kalau hakikat sebenar semasa dia hidup tu dia jahat orangnya. Berapa banyak kan kita tengok patung Lenin, patung Stalin dibuat di Rusia tu. Lepas tu pengikut dia tu mulanya kata bukan main lah dia. Lepas tu orang dia sendiri pun tahu, betapa zalim dia, betapa kejam dia. Hak dia sebalik hak zahir, hak baik dia tu, betapa dia telah bunuh orang, dia telah buat nyaya kat orang buat. Hak lagu ni lah, hak termasuk tu diseksa tu. Memang dia tu orang tak molek. Seperti dalam hadis katalah, innal mayyit la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Orang mati tu diseksa dalam kubur dia dengan sebab tangisan keluarga dia. Ni hak hidup ni. Apa ni? Waktu Aisyah kata tak betul tu, faham? Maknanya kalau orang jerit, orang dalam kubur tu kena seksa. Jerit orang lain, dia lah yang dosa. Apa yang dia kena seksa? Apa dia kena seksa? Hak ni maksud dia orang tu pun jahat juga. Orang hak jerit ni menangisi dia ni, dia ingat baik sangat kan? Padahal dia orang tu diseksa kerana amalan dia yang jahat dulu semasa dia hidup. Tak ada kena-mengena dengan orang jerit ni. Kalau tak jerit pun kena seksa juga. Kalau tak jerit pun ni hak ni, kalau tak buat patung tak kena seksa. Tak kena seksa betul lah. Kebetulan ada dibuat benda lagu tu mengelirukan orang. Ataupun dia suruh, dia kenal sangat kalau dia mati orang pergi meraung, orang pergi meratap, dia suka. Hak lagu tu diseksa. Tapi kalau dia tak ada kena-mengena saja orang buat, apa Tuhan nak seksa dia? Inilah dia katakan la taziru waziratun wizra ukhra. Seorang manusia tu tidak menanggung dosa yang dibuat oleh orang lain. Masing-masing tanggung. Tapi hak ni apa dia kena? Tidak sampai orang buat patung dia, kau orang buat lukisan dia, tak sampai. Tapi memang hakikat dia lagu tu. Kebetulan pula berlaku begini. Lebih mengelirukan orang. Orang duduk puja dia, sebenarnya dia tu jahat. Hak lagu ni lah tak sih. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Ini bab man la'anal musawwir. Orang yang melaknat musawwir, orang yang membuat patung ataupun membuat gambar. Diriwayatkan daripada Abi Juhaifa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an thamanid dam wa thamanil kalb wa kasbil baghi wa la'ana akil riba wa mukilahu wal washima wal mustawshima wal musawwir, dan pembuat gambar. Termasuk ni Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada mengambil harga darah, harga anjing, kasbil baghi, hasil pelacur, hasil pelacur, dan dia melaknat orang yang makan riba, mukilahu, dan orang yang mewakilkan riba ini, wal washimah, dan orang yang menyambungkan rambut untuk orang lain, wal mustawshimah, dan orang yang washimah,
orang yang mentatu, wal mustaushimah, dan orang yang minta ditatu, wal musawwir, dan orang yang membuat gambar. Orang yang membuat gambar. Bukan bermakna juru gambar tu, kameraman itu, ataupun orang yang buka kedai gambar tu, hak tu kena seksanya, kena laknatnya. Tapi golongan yang pertama dia kata memang lagu tu, memang tak kira. Tak kira. Kita rasa waktu tu tidak berapa tepat lah. Tidak berapa tepat. Salah satu golongan yang pertama tu lah, salah satu yang menyebabkan jadi tidak tepat ni, dia banyak. Kalau kita tengok hadis-hadis tu nampak tidak terang. Hak ni nampak lagu ni boleh, hak ni tak boleh. Dia ada dulu kemudian. Itu salah satu. Yang keduanya, dalam kenyataan agama Islam ni untuk semua zaman, untuk semua tempat, untuk semua bangsa. Zaman sekarang ni maknanya maju sangat dari segi gambar saat ni. Yang mana kalau kita tak cara, kita akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan. Akan diisi oleh orang-orang lain pula. Misalnya TV, kau gapo kau kita kata. Di situ kita ketinggalan. Takkanlah satu ruang yang besar begini, yang luah begini, ditinggalkan Islam begitu saja semata-mata kerana tak boleh gambar. Maka tak boleh lah masuk TV, walaupun untuk mengajar, untuk mengaji, untuk gapo. Takkanlah lagu tu. Lepas tu berapa kerugian pula pelajar-pelajar yang nak belajar perubatan, nak belajar tentang binatang-binatang, nak tahu, tak boleh bubuh dalam buku ni gambar. Betapa kerugian pula, ketinggalan tu kita tu. Takkanlah agama Islam ni membuatkan umat dia ni jadi mundur. Itu di antara kenyataan yang tidak menyokong pendapat golongan yang pertama. Kalau kita ikut juga, tak ada pasal, kita akan ketinggalan. Sebab tu bagi anak tak nampak cara lagu tu, tak nampak. Kalau kita tengok hadis-hadis ni, nampak tu beza banyak tu. Hak ni maksud nampak alah gini, hak ni alah gini, jelas tu. Tidak kata semata-mata gambar tu tak boleh. Semata-mata gambar tu tak boleh. Kalau nak kira dalam hadis ni, Nabi SAW melarang daripada harga anjing. Memang ada yang pakai harga anjing tak boleh. Anjing tak boleh dijual lagu mana pun anjing. Misalnya dalam mazhab Syafi'i tak boleh, tak boleh jual. Walaupun anjing itu mahal setara mana, anjing itu berguna setara mana, tak boleh. Kena beri percuma kalau kita ada. Kalau kita ada, kalau kita tak ada, kalau kita nak dengan orang, mana dia nak beri percuma je. Orang nak beli puluh ribu, beratus ribu, apa dia nak beri percuma kita? Tapi Imam Abu Hanifah kata tidak. Hak tak boleh harga anjing tu, anjing mana? Dia faham. Sebab itulah dilarang ni tidak secara mutlak. Apabila kata dilarang, hak baru tak boleh, apabila semua kata tak boleh. Kalau semua kata tidak kata-kata lagi, ada hak kata boleh, ada hak kata tak boleh, masih hilah lagi. Tak boleh kata kau tu hak ni, tak boleh kata. Ikut puasa sedap nak pakai tu lah. Puasa sedap nak pakai ni lah, kita tak boleh kata. Kalau tidak, bukan setakat kita kemudian ni saja. Orang sampai dulu imam-imam besar tu pun akan tertuduh juga. Apa yang Imam Abu Hanifah ni orang alim besar, Nabi SAW larang tak saya ambil harga anjing, dia kata boleh pula. Kalau tak kira lagu tu banyak lah. Dia kata setiap benda yang ada nilai, dia ada harga, dia ada faedah, kok mana-mana pun dia ada nilai, ada harga dia. Hak ni hak tak ada harga ni anjing biasa-biasa ni, anjing jalan. Hak tu ada pun anjing kalau hak ada faedah banyak tu apa banyak tu. Tetapi kalau hasil pelacuran, tu tak ada khilaf tu. Semua kata tak boleh. Hasil pelacuran semua kata tak boleh. Tapi kalau hak ni ada khilaf. Hak tu kita kena tahu. Hak mana ada khilaf, hak mana tak ada khilaf. Supaya juga masalah gambar ni memang ada khilaf. Ada kata tak boleh langsung, semua tak kira. Dipuja ke tidak dipuja ke tak apa. Hak tidak bernyawa tak apa berlaku. Tetapi anda lebih nampak cara yang kedua tu. Hak tidak bernyawa pun kalau benda tu dipuja, tak boleh juga. Apa kita letak dalam rumah kita ni? Apa kita letak dalam rumah kita? Misalnya matahari yang dipuja oleh orang Jepun. Kita duduk di Jepun, kita pasal sana matahari, sini matahari. Apa? Tak boleh juga. Tidak nanti benda hidup. Hak maksud sebenarnya tak sewi pemujaan. Jadi syirik, manusia jadi syirik. Enggak syirik ni tidak nanti dengan benda hidup. Benda-benda tak hidup pun syirik juga.
Tak boleh. Pokok kayu pun tak boleh juga. Yang dianggap pokok tu pokok sakti misalnya, pokok Krismas, kalau kita pasal dalam rumah kita, sedangkan benda tu ada kaitan dengan pemujaan dalam agama dia. Pokok bu ke misalnya, bagi orang Buddha. Pokok tulsi ke bagi orang Hindu. Kita pergi tanam dalam rumah kita dengan maksud nak dapat sesuatu. Tapi kalau kita tanam nak ubat tak apa tu. Pokok tulsi tu kalau kita tanam di rumah kita dengan maksud nak ubat, apa-apanya banyak sungguh ubat dia, khasiat dia. Pokok tulsi tu pokok semambu tu lah. Pokok semambu tu. Hatu takut gapo kata tu. Pokok semambu. Kalau dengan maksud tu tak ada apa. Bukan dengan maksud pemujaan, bawa berkat gapo benda-benda baik gapo. Tak ada tu. Semata-mata kita tanam ada khasiat dia. Pokok Krismas apa-apanya. Ni tidak. Kita merayakan juga supaya dia. Tu memang tak boleh. Tidak nanti gambar yang bernyawa. Ni baru terang. Baru terang. Kalau kita faham lagu tu, baru terang. Tidak nanti benda bernyawa. Kok tidak bernyawa? Pokok kayu pun tak boleh juga. Matahari, bintang, kalau sekiranya dalam masyarakat yang memuja bintang, tak boleh. Kalau tidak, tak apa. Kalau tidak, tak apa. Baru kita faham maksud sebenar. Sebab itu agama ni kalau kita faham maksud dia, kita nampak faedah dia boleh pergi jauh. Kalau kita tidak faham maksud dia, pakai faham zahir, dia tak boleh pergi jauh. Sampai satu peringkat sakak susah kita sendiri. Susah kita sendiri. Kemudian babun ni riwayat daripada Ibnu Abbas ni, orang duduk tanya dia, wala yadhkurun Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta su'ila, dia tidak menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ditanya dia. Faqala sami'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membuat gambar ataupun patung, satu patung di dunia ini akan paksa dia, akan disuruh dia, akan dibebankan dia supaya meniupkan roh dalam hak dia buat itu. Walaysa binafikhin, dan tentu sekali dia tidak dapat meniupkan roh ke dalamnya. Gitulah. Babul irtidaf ala dabbah. Ini bab irtidaf ala dabbah. Habis. Allah.